Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Haji Abdul Manaf selaku pengacara majlis, kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat jumpa hari ini. Alhamdulillah, pagi tadi saya ada rakaman di Angkasa Puri RTM, semayang Jumaat di KLIA Masjid. Kemudian saya nak ke terbang delay sampai sini tadi pukul 6 lebih. Alhamdulillah sempat sampai dengan izin Allah, walaupun hujan delay berterbang, dapat jumpa juga. Alhamdulillah, syukur. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kita membicarakan tentang tajuk cinta yang tiada penghujungnya. Baik, yang pertama, dalam kehidupan kita, Zul Arifin, bila lahir saja kita ke dunia, bermulalah cabaran. Lahir saja kita ke dunia ni cabaran. Kadang-kadang belum lahir lagi kat som, dah mencabarlah kehidupan dalam rahim ibu. Berapa banyak orang yang mencabar, yang dicabar, yang tercabar ketika duduk di dalam kandungan ibu dia. Lahir-lahir, berat dia 1.6 kilo saja. Kembar pula. Sebulan lebih duduk dalam cermin. Kata orang kampung dululah, dia tu mula-mula beranak duduk dalam cermin. Dalam cermin, rupanya incubator. Umur 8 bulan dah doktor paksa keluar dah. Paksa apa? Mak tu kencing manis, kencing tawa, kena kencing. Anak ni kena bagi beranak cepat. Survival dia, subhanallah, cabaran tu. Sebab itu orang putih sebut apa? Life is the most difficult exam. Kehidupan ini merupakan ujian yang paling susah sekali. Ni adik-adik sekolah sains kita yang datang ni, jangan duk rasa SPM tu susah. Biasa, SPM tak ada apa. Tok-tok kita sini tak ada SPM pun tanah berlung. Tok Wan kita SPM pun tak ambil, kereta berlambak lah. Kereta 8, kancil, kereta sorong, kereta tolak semua dah. 8 kereta dah elok buat. Tetapi cabaran yang lebih besar daripada itu, adik, cabaran keimanan, cabaran yang melibatkan manusia, cabaran yang melibatkan perasaan, cabaran kejiranan, cabaran suami isteri, cabaran keluarga, macam-macam bentuk cabaran peperiksaan. Memang Allah akan uji. Zul, Allah akan uji. Jadi apa yang akan kita jumpa dalam dunia ni? Dua. Kita akan jumpa, you will meet two kinds of people. Ustaz duk cakap orang putih ni. Saya nak ceramah di Australia. Dia tengah duk praktis sekarang ni. Praktis dekat tuan-tuan lah. Jitera bila hari. Kita akan berjumpa dengan dua jenis manusia. Satu, manusia yang menjadikan kita naik. Once, yang menjadikan kita build up, naik. Dan satu lagi yang akan menjadikan air mata kita turun.
Satu yang bagi kita naik, satu lagi yang bagi duk teriak. Dua ni. Akan ada kita jumpa ni, dua ni. Satu bagi kita naik, satu bagi kita teriak. Kadang-kadang yang bagi kita teriak tu orang yang kita sayang. Berapa banyak hadut teriak pasal anak. Anak mak ngah tak balik dah ustaz. Dia bila tak balik? Papa dia menikah tu. Pipi tu pun tak balik lah. Tak. Hak seorang tu kita duk sayang hak tu ustaz. Tak balik dah. Teriak. Padahal sayang. Awak dia tak balik. Ikut laki dia. Dia menikah orang Afrika. Tak balik dah. Ni parah kan mak ngah ni pun. Yang mak ngah bagi dia menikah dengan Afrika tu siapa? Kadang-kadang orang yang bagi kita teriak tu, dia yang bagi kita naik. Saya ni ustaz apa orang tak kata kat saya, ustaz duduk berendam ayak mata. Masa tu duduk di mana? Batu berendam. Orang di Melaka tu duduk berendam ayak mata. Orang fitnah macam-macam. Orang fitnah macam-macam ustaz. Masa tu buat apa? Masa tu kau menega apa ni laksa. Nega 2 bulan katuk. Depa fitnah, depa kata kau jual laksa tu kuah pekat pasal blend dengan tisu. Mula-mula ramai orang beli tak tahu 8 periuk sehari, lepas tu tak laku. Depa kata kau campur dengan tisu. Betul ke kau campur tisu? Dah fitnah. Kau campur dengan kertas. Samalah kau, kertas paper dengan tisu samalah. Dengan kita duk teriak, dengan kita duk sedih, dengan kita duk tu kita jadi kuat semangat. Sebab tu orang putih sebut, in the end you will thank both of them. Pada akhirnya nanti kamu akan berterima kasih pada dua orang tadi. Orang yang kamu naikkan kamu dan orang yang menjatuhkan kamu. Dua-dua tu kita akan ucap terima kasih. Kalaulah tak ada orang fitnah saya, orang Zaid, saya tak berjaya. Kalaulah tak ada orang tipu saya, Ustaz, saya tak beringat, Ustaz. Kalaulah suami saya tak pukul saya, Ustaz, saya tak jadi kuat macam sekarang, Ustaz. Nampak. Siapa pula telefon pula dah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi adik-adik, kita jumpa berapa orang dalam kehidupan kita? Berapa jenis? 2. Yang pertama yang bagi kita naik. Yang kedua yang bagi kita teriak. Yang bagi kita turun, teriak. Baik. Sama ada orang yang kita cinta, dia bagi kita naik. Nama dia apa? Semangat. Dia bagi kita semangat, dia bagi kita semangat. Ni adik-adik ni, adik-adik ni jadi semangat pasal apa? Duk tengok abang. Abang aku berjaya, kakak aku berjaya, aku pun nak berjaya kak. Saya dulu sekolah Felda Zul Arifin. Ustaz lu sekolah Felda, miskin papa kedana. Jadi bila saya duk tengok hujung tahun, tak pernah dapat hadiah. Kan hari anugerah naik atas pentas dapat hadiah kotak pensel, color magic. Mereka kan tahu color magic ni, kita tahu. Dapatlah kotak pensel, boleh buka belah sana, boleh buka belah sini. Kakak saya dapat hadiah. Dia balik rumah, dia tunjuk kak dapat hadiah. Dia dapat periksa nombor 1, nombor 2, nombor 3, dapat kat dia hadiah. Saya kata saya tak dapat mu hadiah. Dia kata kat saya, mu nak hadiah? Nak. Kalau begitu, tahun ni mu jawab soalan bodoh-bodoh. Mu jangan jawab betul-betul. Sebab sekarang ni mu duk 5 merah. Bila mu duk 5 merah, 5A. 5A ni ke hak pandai semua. Kena dengan saya nombor 30. Bila nak dapat nombor 1? Hak pandai ramai lagi. Dia kata hujung tahun ni hang jawab soalan bodoh-bodoh, nanti hang turun kelas masuk 6B, 6 biru. Bila hang masuk 6B, hang jadi pandai. Bila periksa hang dapat nombor 1, hang dapat hadiah kotak pensel. Ini penasihat 25%. Kakak saya
Saya pun hujung tahun darjah 5 tu jawab main-main. Nak dapat nombor lah. Dapat lah sungguh. 38. Pada 42. Turun kelas. Bila turun kelas masuk 6 biru. Kita tak ikut. Kasi sengak sama lu. Dapat nombor 1 tengah tahun. Hujung tahun pun nombor 1. Naik atas pentas. Dapat hadiah kotak pensel, boleh buka belah sini satu, buka belah sini satu, dapat color magic satu. Bangga color magic. Color kayu pun dapat. Pensel color kayu tu. Bila masuk tingkatan 1, bawalah hadiah tu pergi sekolah, pelajaran lukisan. Cikgu tu tengok color magic, dia tengok color kayu. Dah jadi berapa? Tingkatan 1. Ni sekolah rendah, bodoh. Orang sekolah menengah pakai color apa? Pakai color cat air. Ni color magic ni darjah 1 hantar tak? Pum dia lempar. Hoi, nampak tak? Nampak tu tuan-tuan. Tu cabaran. Kita ni, kita suka pada seseorang. Tapi berapa banyak benda yang kita suka tu menjadikan kita duka. Berapa banyak benda yang kita cinta tu menjadi serah cinta segala-galanya. Tiba-tiba lagi seminggu nak menikah, tak jadi nikah. Kak dah hantar, lembu dah tempah, dah mesyuarat dengan kampung, dah orang kampung. Tok Imam mari dah, tukang masak pun dah main. Siapa nak potong ketang, siapa nak potong bawang, semua dah kumpulan marhaban pun sampai dah. Tengok-tengok pengantin, telefon, ni nak minta maaf lah, ni tak jadi besan kot kita ni. Anak saya tak tahulah haji weh, dia tak mau pula dah. Ni nak minta maaf sungguh ni. Dia minta maaf apa, kad dah heda semua dah, lembu pun confirm dah, beli habis semua dah ni, kemah pasang dah. Minta maaf ya, minta maaf lah tak jadi nah. Assalamualaikum, pup letak. Allah. Tu. Nak habak lagu mana pada anak dara lah? Mak nak habak lagu mana? Pak nak habak lagu mana? Tipah oi, anak turuna tak mau kat tak agama. Sedihnya habak-habak tu saja. Kau berlari dalam bilik, lompat atas tilam, bekuk muka kat bantai. Jantan tak guna, jantan tak guna. Ferah sungguh lah. Tok Imam pi jumpa, nak cancel balik borang semua, pergi jumpa Tok Imam. Tak apa, Tok Imam kata, saya ada. Sudah tak. Bukan imam sinilah. Bukan sama nak entah, sama nak baik, dia tak ada apa. Tu imam pun kata ya. Tu yang datang jumpa saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya tak percaya orang lelaki semua serupa, tak boleh pakai semua. Saya dah kena dah, Ustaz. Lagi beberapa hari nak nikah, batal gitu je. Duit semua dah habis, apa pun dah. Saya tak percaya dengan jantan, Ustaz. Jantan semua jahat. Saya kata, tak, saya baik. Dengan Ustaz Razim pun kata, ya, la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang kita cinta, dia balas cinta kita. Dia sayang sungguh, kita pun sayang pada dia. Allah, Kak Sumui, dia tunaikan janji kita. Aufu bil uqud. Dia tunaikan janji kita. Saya duduk dengar dalam radio tadi. Saya mengambil masa tak lama lah untuk menghalalkan isteri saya. Bahasa tu, menghalalkan isteri. Saya bercinta dalam 2 bulan kenal dia. Saya ambil masa tak sampai setahun untuk menghalalkan dia. Menghalalkan. Mesti dapat si yakin tuan-tuan. Menghalalkan Sebab apa? Sebab dia kata, saya betul-betul nak ambil isteri saya, nak ambil dia jadi isteri saya. Saya buat betul-betul. Yang ni. Pengacara DJ dia kata, berapa lama dah abang kahwin? Dah 14 tahun. Anak berapa orang? Anak 3 orang. Mai makcik ni pula cerita dia pula.
Saya berkorban untuk suami saya. Saya kerja siang malam, suami saya tak kerja. Suami saya makan tidur saja. Sayalah yang tanggung dia. Apa nak buat ni ustaz oi? Kalaulah saya jadi ni, tak tahu, nasib baik radio tu, kereta tu saya punya lah. Kalau kereta orang sesepak lama lah radio tu. Saya kalau jadi perempuan tu Kak Som, minta cerai lah, berlambak lagi jantan. Yang duk belah bersepak. Tak, kenapa Allah uji saya? Kenapa Allah? Ya Allah. Berapa ramai yang salahkan Allah? Allah jahat ke adik? Tak. Apa dalil Allah tu baik? Oh sudah. Ni yang menyesal aku duduk depan. Saya depa jumpa depa berlapan ni tuan-tuan ulang tandas. Keluar tandas jumpa depa tu 8 orang. Tu hak kecil tu, buat keluar handphone, ambil gambar. Tu hak kecil tu. Dia tanya saya apa? Ustaz, betul ya ustaz depa habaq ustaz ada X1R. Betul ya tak nampak tu. Allah. Dia kata ustaz saya ni dah lah tanggung dia tak kerja pula, dia pukul saya pula ustaz oi. Kenapa Allah uji saya macam ni? Salah Allah siapa? Adakah Allah tu suruh kita buat jahat? Tak. Adakah Allah suruh kita ni buat benda tak elok? Allah buat elok belaka. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dalil dia, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah maha baik. Habis tu kenapa makcik dapat suami jahat? Dah makcik pilih. Makcik pilih dia. Makcik tahu tak? Dia pandai barang. Tahu masa makcik cinta dengan dia masa pasti lagi. Astaghfirullahalazim. Tadika duk cinta dah. Hingga duk meleleh ni. Dah je 5 tahun 5 tahun 6 tahun hingga duk meleleh bercinta dah. Dia budak-budak ni tuan-tuan hingga meleleh ni dia bukan lak dengan tisu, lak dengan lidah. Masa tu bercinta dah. Astaghfirullahalazim. Tahu tak suami makcik panah baran? Tahu. Dia pukul masa bertunang pun dia pukul dah. Masa lagi 2 hari nak kahwin dia pukul juga. Allah, dia pukul kak juga. Dah dia pukul ayah. Astaghfirullahalazim. Kalau macam tu yang akak pergi ambil dia buat apa? Nabi kata kalau nak nikah cari yang agama. Agama saja tak cukup, cari yang berakhlak. Yang akak pergi pilih dia buat apa? Sekarang akak nak salahkan Allah. Allah tu baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sentiasa buat baik pada kita. Tapi kita yang tak mau ikut cara Allah, kita tak mau ikut peraturan Allah, bila jadi susah kita kata ya Allah. Okey ustaz. Waktu saya bertunang dengan dia, memang dia baik. Memang tak ada pukul-pukul, tak ada saya pukul dia ada ustaz. Memang dia baik, dia sopan, dia semayang, semua dia buat ustaz. Tapi bila dia lepas kahwin tu ustaz, dia berubah ustaz. Kenapa Allah bagi dekat saya suami yang macam tu? Daripada baik jadi tak baik, daripada semayang jadi tak. Allah uji akak. Allah uji kita dengan orang yang kita cinta, orang yang kita sayang berubah. Itulah nama dia ujian. Allah uji tu sebab apa? Syafiq Kail. Bagi betul piah, tak betul piah, sengit. Hak lambang tu ke tepi. Baru kemas. Tu dia. Baru nampak Zul Arifin dia. Tak. Allah dia bagi kita ujian untuk kita dapat syurga. Ni hak datang malam ni, macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Ujian tu tak sama. Kalau SPM, adik-adik sains, kalau SPM, soalan dia semua sama, satu Malaysia. Tapi ujian kehidupan kita adalah tak sama.
Ada hak dalam masjid ni Allah uji jadi miskin. Miskin hidup. Dah lah miskin. Padi tenggelam pula dah. Allah test sungguh. Duk tepi bendang, tepi batas, duk teriak. Duk teriak, ya Allah, aku redha ya Allah. Oh, Allah uji dia. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan sebab dia kaya. Oh, kaya melana. Ada juga. Ada orang yang Allah Ta'ala uji, suami tak ada. Ada yang suami ada. Ada yang Allah Ta'ala uji, tak ada isteri. Ada yang Allah uji, isteri banyak pula dah. Ni nombor berapa bini hang ni dia pun lupa tak tahu nombor apa tu dia. Nikah cerai. Ada yang Allah uji ada anak, ada yang tak ada anak. Ada yang Allah uji anak dia semua sihat. Ada yang Allah uji anak dia 5 cacat. Ujian kita ni tuan-tuan tak sama, tapi kalau kita pandang baik kepada Allah, Allah mencintai kita, Allah nak bagi syurga mengikut cara masing-masing. Sebab tu kita tak boleh jadi orang. Imam, ujian dia lain. Imam, ujian dia lain. Semua orang letak kepercayaan pada dia. Imam, cuti raya pun tak boleh. Siapa nak imam? Dia tak boleh mungut. Saya cuti apa tak ada. Ni Ustaz ni di Puan Bali pun tak ada cuti Ustaz. Dia tugas. Dua je benar imam. Ujian imam tak. Tapi pahala dia banyak. Dia jadi pemimpin kepada kita yang dapat 27 kali ganda tiap-tiap kali semayang. Cabaran dia banyak tak? Banyak. Orang duk kata macam-macam. Kena pula macam ustaz kita tadi. Dia berzikir tu bukan setakat lidah, dengan kepala-kepala sekali. Allahu Akbar. Oi. Berapa ramai duk tengok. Lain macam aku tengok ustaz ni. Oh, semangat sungguh tuan. Saya duk tengok ustaz tu, sungguh tuan ni. Subhanallah. Ada satu adik warna hijau. Subhanallah. Mana dia budak tu? Nah, sedap perhati tadi. Biar pergi kat dia, bersungguh berzikir. Dia main dalam hati. Sebab ada hak zikir main-main. Subhanallah. Dia buat apa tu, dia cakap dengan orang sebelah. Muncul lagi. Dia nak cerita Ustaz Kazim main dah. Bukan dengan hati. Kita ni zikir ni kena ada juga dengan hati. Walaupun ada zikir yang tak perlu disertai dengan hati. Tapi kalaulah kita berzikir yang menenangkan hati tu, lagu mana? Sebab ada orang dulu-dulu tuan-tuan, la ilaha illallah tu pun ada gerak dia. La ilaha illallah. Tapi bila kita tengok, kita nak tergelak. La ilaha illallah. Budak-budak di belakang tu. Siap pejam mata budak-budak celek-celek mata tu iman depan dia. Nanti orang ikut aku noh, sempak Subhanallah. Tu cara dia nak dapat pahala. Kak Som oi. Kak Som tak boleh tiru dia. Kak Som pun nak jadi imam masjid kah Pulau Ketam. Pasal apa? Nak dapat pahala lebih. Tengok-tengok imam tak mai sembahyang. Cuti, tak ada imam. Kak Som mai. Tak apa, aku boleh jadi imam. Allah, jangan buat Kak Som. Cabaran kita tak sama. Ada orang yang diuji sakit, ada orang yang diuji sihat. Siapa pun dan macam mana keadaan kita pun ingat, Allah sayang pada kita. Sebab tu dia test kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia nak tengok siapa di kalangan kita yang paling bagus amalannya. Sebab bila tak ada ujian, memang semua bagus. Kalau kita malam ni sihat, memang duduk depan. Tapi kalau malam ni sakit, tetap datang. Oh, hebat. Walaupun sakit, datang dah. Saya kalau sihat datang, saya tak heran. Ini sakit pun datang. Gaut. Allah. Gaut pun datang. Tadi satu makcik datang naik wheelchair.
Anak ke siapa tolak ni Allah. Kaki sebelah. Tetap datang dah. Saya pun kalah dengan makcik tadi ni. Kalah. Kadang-kadang bila kita tak datang, Allah sayang pada kita. Oi, ni lupa pada aku dah. Bila kita tak datang, bila kita sibuk, bila kita tak semayang, bila kita lupa pada Allah, Allah kata, ni lupa kat aku dah. Sebab tu Allah bagi sakit. Supaya kita ingat. Dulu kita kaya, mana nak damai semayang masjid. Tak ada. Sibuk, bisnes, breakfast, Al-Ustaz. Tengah hari, KL. Makan malam, Hong Kong. Kaya. Nak datang masjid ni, rasa dah. I'm busy lah, you know what. Allah kata, jauh sangat dah. Quran pun jauh dah ni. Masjid pun dah jauh dah ni. Apa pun jauh ni. Pak, Tuhan bagi miskin. Bila mai kuliah duduk depan sekali. Ustaz hak mengajar pun tak kenal ni orang mana mai. Baru pindah sini ke? Ustaz tanya baru pindah sini ke? Dah memang orang sini. Oh tak pernah nampak? Oh, tak pernah mai Ustaz, sibuk Ustaz berniaga. Ni boleh mai pula. Bankrupt Ustaz boleh mai. Allah bagi bankrupt tu supaya hang mai. Sebab Allah nak bagi syurga, tapi kita pandang buruk. Orang tu tipu aku, orang tu tipu aku, orang tu tipu tu yang aku bankrupt. Dah pandang baik. Mulakan balik daripada bawah balik, build up balik, bangun balik. Sebab apa? Bagi peringatan. Dulu aku tinggal Tuhan, dulu aku jauh dengan Tuhan. Lepas saja aku, maknanya aku beringat balik pada Allah. Serupa saya lah tuan-tuan. Berapa kali Allah Ta'ala bagi saya sakit. Waktu saya kena 2016, tengah duk ceramah tu serangan jantung. Duk dalam ambulans tu saya kata, saya ni tak ada habis ha. Malam ni lah habis ha. Duk dalam ambulans tu Allah mengucap. Besok hidup, lusa hidup, semua hidup. Allah bagi peluang kedua untuk hidup. Kalaulah saya buat jahat lagi, sayalah orang yang paling bodoh membalas cinta Allah. Allah cinta pada kamu supaya kamu ni sakit, supaya kamu ingat pada Allah. Kamu taubat, kamu insaf, kamu jadi baik. Allah bagi umur lagi. Tengok-tengok saya tak berubah juga jadi baik. Makin jahat pula. Saya adalah orang yang kufur nikmat. Orang yang tak ingat pada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sekarang diuji, ingat Allah sedang menguji orang yang Allah cinta. Kita. Berapa banyak orang yang kita sayang meninggalkan kita. Mak meninggalkan kita, bapa meninggalkan kita, Allah sayanglah. Anak meninggalkan kita, suami tinggal kita, isteri pun tinggalkan kita. Lah duduk seorang. Kat Song duduk seorang, lelaki pun tak ada. Tu yang ramai pindah duduk Kedah, duduk rumah saya di Ipoh, duduk di pondok saya. Duduk ada 170 orang. 85% tak ada pasangan. Suami tak ada, isteri tak ada. 85% kat Song. Ni bodoh ada 400 orang nak masuk. Orang Kedah ramai. Ustaz bagi satu bilik kan makcik. Makcik nak duduk. Makcik tak ada siapa dah. Tolonglah Ustaz. Makcik kan ada siapa dah. Ingat nak mati lah. Duduk setahun nikah lain lah. Ada juga jenis tuan-tuan. Tak dan setahun. Allah Ta'ala bagi. Tapi ada orang yang kita sayang, dia takkan tinggalkan kita. Yang kita sayang ni mesti meninggalkan kita. Hanya kenangan saja. Gambar dia, kita tengok baju Melayu dia, kita teriak. Tu baju Pak Hang, mak jahit.
Hampa tu lap-lap kaki baju pok hampa tu. Mana lap kaki? Sama lah lap motor hang, sama lah tu baju pok hang. Oh, dia marah untuk anak dia pergi lap motor RZ guna baju Melayu pok dah. Padahal baju tu dia jahit, dia sayang sungguh. Ada orang yang simpan gambar dia, gambar mak dia, gambar bapak dia hitam putih. Dia pergi kedai Cina tu, dia suruh Cina tu bagi warna balik, bagi nampak bau berkilat balik. Pasal apa? Pasal sayang. Inilah satu-satunya gambar Tok Wan hampa duk ada lagi, hampa duk dengan duk kacau dah. Sayang. Hang sayang macam mana pun mati, tetap mati. Satu hari kita juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi ada satu yang tak meninggalkan kita sampai bila-bila. Nama dia ialah Allah. Jomlah cinta pada Allah. Cinta pada makhluk boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi jangan mengatasi cinta kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah tu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Allah sebutkan. Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah sebutkan ada beberapa benda orang yang kita suka dalam dunia. Pertama siapa dia? Mak bapak. Mak bapak paling kita sayang. 2, anak-anak. 3, adik-beradik kita. 4, suami kita, isteri kita. 5, kumpulan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita. 6, harta kita. 7, rumah kita, tempat tinggal kita. 8, bisnes kita yang takut bankrupt. 8 benda ni kata Allah, kamu sayanglah. Sayang. Ustaz, bisnes pun kena sayang Ustaz. Yalah, itu pendapatan awak. Kalau tak ada orang bisnes, macam mana nak bantu orang? Bayangkan tuan-tuan, kalau orang Melayu kita, orang Islam kita miskin, nak buat masjid macam mana? Kalau orang Melayu kita tak ada bisnes, ekonomi tak pegang, macam mana nak buat sekolah? Macam mana nak bayar zakat? Bersyukur tuan-tuan, kita ni ada orang yang bayar zakat. Dengan sebab ada orang bayar zakat, terpelihara asnaf. Dan ada pula pejabat zakat, majlis agama kita uruskan zakat dengan baik. Maka zakat terpelihara, harta kita pun bertambah, keberkatan pun ada. Bayangkan kalau bisnes tidak ada, macam mana nak dapat zakat? Tapi sayang kita bila tengok orang kaya panjang tengkok. Negapor, waitosang, nyamun wah. Pasal kita dah dipasak dalam kepala otak orang kaya tu jahat. Tak percaya tengok drama pukul 7. Yang jahat siapa? Orang kaya. Yang busuk hati perut siapa? Tan Sri. Yang paling jahat siapa? Mak mertua. Jahat sungguh. Yang paling mulia siapa? Orang miskin. Daripada zaman Piramli dulu. Penarik beca miskin. Bagus. Yang orang kaya Marzuki. Jahat. Ya orang kaya jahat, haji bakhil, kedekut ya amat. Yang miskin itu tuan-tuan baik. Cuba tengok haji bakhil. Digambarkan sebagai gatal, orang tua gatal, orang tua tak sedar diri, kedekut pula. Cikgu murni minta bagi 2,000, cikgu jantan minta RM1. Berapa kita patut bagi? Ditanyanya pada lambu. RM1 Tuan Haji. Apa RM1 kau kata kau bikin malu lagi ni haji bakhil? Kata dia, amboi tuan. Budak-budak tak boleh ambil duit banyak-banyak Tuan Haji.
Anak-anak yatim lah kita wajib tolong, wajib ditolong, kata dia. Nampak tuan-tuan, sampai melekat dalam kepala otak kita, orang kaya mesti jahat. Siapa itu Kasim Selamat? Engineer, doktor, lawyer, ahli muzik, mak apa? Garanya orang tua nyonya ni. Pemikiran tentang orang kaya jahat melekat sampai kita. Maka kita apabila tengok orang kaya, kita kata tak elok, jahat, tak betul. Padahal mereka lah pembayar zakat yang paling banyak. Besok nak minta derma, dekat mereka kita hantar surat. Ada kita hantar surat ke orang miskin. Bantuan pelaksanaan kempen untuk sekolah kebangsaan. Kami memohon jasa baik Pak Cik, sedekahlah 5,000 untuk sekolah kami. Pak Cik tu kata, bendang aku pun tenggelam minta kat aku. Kata. Kita pun minta orang kaya. Janganlah kita benci orang kaya. Kita doa untuk mereka, ya Allah, bagilah mereka kaya, ya Allah, bertambah-tambah kayanya. Ingat pada Allah, ingat pada orang miskin, ya Allah. Terpeliharalah, ya Allah. Malam ni kita buat pelancaran dana. Untuk apa Ustaz? Untuk aktiviti masjid. Saya dibagi tahu masjid tuan-tuan ni, Allah, antara masjid teraktif no. Malam apa yang tak ada kuliah? Hari Ahad tak ada. Ahad saja tak ada kuliah. Hak lain semua ada. Subhanallah. Ya tempat lain tuan-tuan, hari Ahad je ada kuliah, hari lain tak ada entah. Hak masjid tuan-tuan pula Ahad saja tak ada, hak lain sepah ada. Saya duduk tengok pas-pas bayar, saya duduk baca, ustaz ni. Masjid saya mai tengok tadi, Allah Akbar. Saya tengok tiang, Musa tahu dah masjid ni imarah. Tengok tiang, Musa tahu. Tengok hak depan ni pun saya tahu. Cuma depan ni bagus, depa tak bubuh television. Television ni bubuh tang situ kira bagus. Saya pergi mana ke baru ni masjid, TV tu tulis kat depan. Tengah duduk sembahyang baca Ustaz Kazim 30. Wah bahaya ni, parah ni tak. Tengah sembahyang, tengah tahiyat tu, lambat pula tu imam bagi salam, dia baca tu. Oh dia AJK. Nampak tahu? Parah. Tuan-tuan bu tepi tu kira Allah, tak ada orang pergi tengok. Oh, tak ada orang tahu. Nah, tuan-tuan yang saya muliakan, masjid kita ni imarah. Alhamdulillah tuan-tuan duk bagi pahala tu. Bagi sumbangan pengimarahan, dapat majlis ilmu, dapat pahala yang berpanjangan. Ilmu kita, majlis ilmu ni dapat pahala berpanjangan. Dalam kubur kita rasa nikmatnya tuan-tuan. Sekarang memang kita tak rasa nikmat duduk dalam majlis ilmu ni bila mati besok. Orang mengamalkan ilmu kita, orang buat ilmu kita ni tersebar, maka kita dapat pahala berpanjangan tuan-tuan. Jadi saya lancarkan dahulu sebelum kita sambung lagi. Dana untuk pembangunan pengimarahan masjid kita, Masjid Al-Faizin, dipersilakan. Jadi bagi diri saya bagi sumbangan pada masjid sebanyak RM500. Mudah-mudahan saya pun nak dapat pahala agak. Tengok imarah masjid tuan-tuan ni. Saya tadi masuk tandas tu pun saya tahu dah, masjid ni jaga elok bagus. Saya bukan nak pergi bilik ayak saja pergi tengok tuan. Bilik ayak okey. Saya tengok tadi bilik ayak okey, kemas. Seronok dia. Besar, luas, ayak laju. Ni setengah bilik ayak. Ayak tak ada. Tapi tulis bilik ayak. Tulis lah, bilik tak ada ayak. Oh, betul kan? Nyong. Kita tak ada, dah habis-habis baru buka paip. Buka tak keluar. Sudah. Sudah. Ni pun parah juga entah ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, cintailah 8 benda yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah 28 tadi. Cintailah, silakan. Tetapi tidak boleh mengatasi cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan jihad pada jalan Allah. Tak boleh.
Tak boleh melebihi 3 benda ni. 8 benda yang disebutkan tadi akan habis. Mak awak akan habis, bapa awak akan habis, anak-anak awak pun akan habis, suami isteri awak pun akan habis, harta awak pun akan habis, semua akan habis. Tetapi yang kekalnya ialah Allah. Yang kekalnya kasih sayang Allah, yang kekalnya kasih sayang Nabi, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Adik kita ni baru duduk nyembang dengan ayah dia. Ayah duduk belakang, anak duduk depan. Ayah, tu siapa? Ayah dia kata, tu orang masjid, dia kutip derma. Saya buat dialog sendirilah. Agak-agak ada tak dialog tu di hari kiamat? Pak duduk belakang, anak depan. Nampak mak tak tahu ya, ramai tak jumpa. Mana ada kan? Dialog tu takkan ada. Tah kita pun tak jumpa apa pak kita. Kita pun tak jumpa apa suami kita. Kita pun tak jumpa dah kawan kita. Jangan tuan-tuan perasan duduk di padang mahsyar ni macam sekarang ni. Bila ekon lagi. Hak mana dapat tiang rasa lega. Di hari kiamat tiang apa pun tak ada, baju pun tak ada. Kita sekarang lega, duduk ekon pun tak apa, baju tebal. Baju sejuk mai, okay. Di hari kiamat kat Som baju pun tak ada. Tak berpakaian. Melainkan orang yang dapat pakaian. Orang yang mula-mula dapat pakaian Nabi Ibrahim AS. Saya duk jumpa dengan penguasa agama ni macam-macam. Saya kata, weh, hampa duk tangkap orang, khaluat apa semua ni, hampa jumpa apa? Dia kata, ustaz, hak baru ni seronok tak? Seronok macam mana? Tak tahu mereka ni bengong ke apa, tak tahu. Bila kami pergi serbu satu rumah, maklumat orang beritahu, ramai dalam rumah tu 4 jantan, 4 perempuan. Bila kami serbu tak, semua tak pakai baju. Laki perempuan tak pakai baju. Kami serbu. Kami tanya hampa, hoi, apa ni, apa buat tak malu, tak pakai apa. Masa depa lalu depa kami relax, hak betina tu relax tak pakai apa. Loh, nya teruk kan. Bila kami ambil selimut, suruh selimut, dia kata apa, siapa pula? Kami sedang belajar di hari kiamat besok, kita tak pakai apa. Astaghfirullahalazim. Tu yang saya kata, seronok tak orang gila babi punya ni. La ilaha illallah, tuan-tuan. Oh, jenis apa tu kita ni? Yang 8 tadi ni semua tinggal kita. Yang tak tinggalkan kita kat Som, Allah, dia sentiasa ada dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat dengan kita. Memang kita rasa sedih anak kita meninggal, tapi Allah ada. Memang kita rasa sedih suami kita nikah lain. Sedih oh. Saya duk banyak jumpa sekarang ni orang hak menikah 2, dia panggil penyondol. Tu penyondol. Muncung mulut penyondol. Penyondol tu kat Som, babi kat Som. Kenapa yang kita benci dengan nikah 2? Allah bagi. Mampu jalan. Tapi kita benda ni yang halal kita tak suka, yang haram pula tak apa. Ni parah. Dialah memang dia seronok, dia jantan. Tak, bukan cerita tu. Hukum adalah hukum. Bila Allah kata harus, haruslah. Bila Allah kata halal, halal lah. Jangan kita nak bantah Allah sampai kita jadi haram pula. Sebab tu kita ni jadi orang Islam, apa tanda dia? Apa sifat orang Islam kat Som? Sifat orang Islam ni, dia ada 3 sifat yang terbesar. Pertama apa dia? Rela, setuju, hidup dia diatur oleh Allah. Rela, setuju, reda, hidup dia diatur oleh Allah. Itulah Islam. Itulah Muslim yang ikhlas. Boleh ulang balik. Daripada 8 tinggal 3 lah. La ilaha illallah. Dengan Zuan Arifin berhilang tu tadi.
Apa dia Islam yang bagus? Rela, suka, redha, hidupnya diatur oleh Allah. Cuba ulang balik. Rela, suka, redha. Oh, subhanallah. Otak kismis ni. Mesti makan kismis banyak. Sekali aja ingatlah. Sekali aja je kat som ni baju hijau ni. Ulang balik. Mai. Rela, suka, Ya. redha, Ya. hidupnya diatur oleh Allah. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Subhanallah. Allah yang mengatur hidup kita. Redha. Ni rupa kita sekarang ni. Siapa yang atur? Siapa yang atur hidung kita macam ni, mata lagu ni, telinga lagu ni? Allah. Redha, suka. Itulah Muslim. Islam tak? Ya, yang hampir operate hidung siapa? Dia kata, Ustaz, hidung kembang. Anda pergi Korea bagi tinggi sikit. Maknanya hang bukan Muslim yang baik. Hang rasa yang Allah buat tu tak baik pada hang. Dia buat 2 tahun, sekarang hidung dia jatuh. Tengah-tengah duk cakap relai. Jenuh tablet. Lah menyesal. Kalaulah hidung dulu kan bagus. Ya Allah buat itulah yang bagus sebab dia cinta pada awak. Dan awak tak membalas cinta Allah. Allah bagi kulit kita gelap. Gelap. Orang panggil daya senandung. Apa masalah? Allah bukan tengok putih, Allah tak tengok gelap, Allah tak tengok hitam, Allah tak tengok cerah, Allah tengok hati kat som. Tapi banyak orang yang tak suka hidup dia diatur oleh Allah. Allah jadikan dia jantan, dia tak mau, dia nak jadi perempuan. Jalan kedek. Cuba jalan keras mat. Ni buat macam mana dah lah jadi kedek. Hei ya Allah. Orang perempuan pun tak buat lagu hang duk saja duk. Orang perempuan duk saja tak pernah buat lagu hang. Hei, pergi baca pokok nyok tu. Padahal ngemok tu pun suruh ngandam, suruh masak budak jantan tu memang lembut lah, tangan duk kat belakang. Suruh dia pergi panjat pokok nyok. Baru jadi kerah. Akhirnya dia tak setuju dia jadi lelaki. Nak tukar jadi perempuan. Hang Islam tak? Kalau hang Islam, hang redha macam mana Allah atur hang. Hang tu jantan. Tak setuju. Saya nak jadi perempuan. Apa nak jadi? Jadilah. Itu tak Islam yang baik. Akak-akak, kalau akak-akak sakit mata ni rosak, saya ada satu kenalan doktor. Bagus doktor ni. Pergi jumpa dia. Bagus. Tapi di Singapura lah. Nama dia Dr. Ismadi. Okay. Dia operate mata tu elok lah. Cerah, terang elok. Kita kalau mata buta boleh repair. Kalau mata rosak boleh repair. Buah pinggang rosak boleh repair. Jantung rosak boleh repair. Buah pinggang rosak boleh tukar. Ganti hak lain. Tak apa. Anak murid saya perempuan, buah pinggang dia rosak, dia ganti di India 6 bulan tak main kelas. Lepas dia main kelas, dia sihat 6 bulan, misal ada, janggut ada. Saya kata pasal apa? Makcik tak tahu Ustaz, lepas tukar pun jadi janggut Ustaz. Orang jantan punya aku, dia orang kata, sudah ni parah dia tuan-tuan. Laki dia duduk jauh tuan-tuan. Kita kalau buah pinggang rosak boleh tukar. Tulang rosak boleh tukar. Tapi kalau abang-abang tak setuju dengan jantan, abang-abang potong abang punya, pi buang terus habis, licin buang. Kemudian nak minta pakai bahan baru pula. Siapa nak derma? Buah pinggang orang derma, jantung orang derma. Kalau abang dah buat hak tu, potong apa buang semua, menyesal pula dah kata payah muntah kan. Tahu tak apa? Tu nak jumpa tu imam nak minta kat dia.
Pergi jumpa imam derma kat saya. Aku pun nak pakai. Orang bagi hang pula. Budak entah dia. Bukan imam anak lah, tempat lain entah ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu yang dikatakan Muslim yang baik itu apa? Redha, suka, sedia, hidupnya diatur oleh Allah. Sedia diatur. Allah bagi kita miskin, sabar. Allah bagi kita tak ada laki, sabar. Allah bagi kita tak ada suami, sabar. Allah bagi kita menikah tapi tak ada anak, sabar. Kamu Muslim, nikah tak ada anak, 10 tahun, 20 tahun, tak ada anak. Nak buat je mana? Tahulah Allah ni. Minta seorang pun tak bagi. Saya tak minta banyak ustaz, anak seorang je ustaz. Pun Tuhan tak bagi ustaz. Tu apa masalah dia? Jiran saya tak menikah ustaz. Tiap-tiap tahun beranak. Payah sungguh hang ni. Hang tahu dah hang tu makhluk. Bila makhluk, Allah buat apa tu dia tahu lah. Dia sayang dekat kita. Dia tak bagi anak kat kita. Jadi jangan kita pandang jahat kat Tuhan. Dia baik. Taklah kalau baik bagilah seorang. Dia bagi ke dia tak bagi tu dia tahu. Tak Allah katakan ud'uni astajib lakum kan, mintalah aku bagi kan. Sekarang saya minta anak, kenapa Allah tak bagi? Allah kadang-kadang minta terus dia bagi. Kadang-kadang apa yang kita minta Allah tangguh sat. Kadang-kadang apa yang kita minta Allah bagi dalam syurga. Kadang-kadang apa yang kita minta Allah ganti hak lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dengan sebab kita tak ada anak, kita suami isteri jadi sukarelawan. Di mana? Mahat tahfiz. Kami dah pencing ustaz, saya cikgu dia pun cikgu, dia syari. Oh, kak apa? Murni. Oh. Cikgu syari, cikgu murni. Dengan sebab anak tak ada, sekarang cikgu syari ajar tuition matematik, cikgu murni pula tuition bahasa Melayu dekat budak tahfiz. Jadi sukarelawan pula. Kalaulah Kak Som ada anak, Kak Som duk bela cucu sekarang. Cikgu syari tu pula duk bawa cucu naik harga motor expired, duk pusing kampung. Tapi hari ni pahala cikgu mengalir pada budak-budak tahfiz. Budak tahfiz ni lepas habis tahfiz pi Azhar, balik pada Azhar jadi ulama, jadi alim, jadi asatizah. Akak yang mengajar dia, cikgu yang mengajar dia. Berapa banyak pahala dapat pada akak dan cikgu? Duk ada 40, 50 budak berpanjangan pahala cikgu syari dan cikgu murni. Hebatnya ciptaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Nombor 2, apa dia yang dikatakan sebagai Muslim yang baik? Yang dikatakan Muslim yang baik ialah sanggup menerima apa jua risiko sebagai seorang Muslim. Risiko sebagai seorang Muslim kena terima. Ni anak kita sayang tak ni? Sayang tak ni? Nama apa? Adam. Apa nama? Hatim. Mak dia sayang tak pada Hatim? Sayang. Ayah dia sayang tak pada Hatim? Sayang. Sunat. Lah sayang Ustaz, kesian budak tu kecil sangat Ustaz, nak sunat apa? Dia jam berapa Hatim? Dia 1. Mak dia kata tunggulah Ustaz, dia jam 5 besar sikit. Sayang tak? Sayang. Mai dia kata 5 pun sayang juga. Takkan nak bersunat Ustaz, budak baru 11 tahun, kesian lah 18 tahun. Lari untuk mudim tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Baru ni saya ceramah di Sabah. Parking kereta betul-betul depan klinik. Tengok orang bersunat. Keluar daripada klinik duk pegang kemplekat tu. Loh. Tua dah baru bersunat sudah tengok habis jalan tu. Oh, sungguh saya tak bohong tuan ni. Oh, adik-adik oi, nak buat macam mana kita orang Islam kena sunat. Itulah nama dia risiko.
Bila kita orang Islam, kena semayang. Itulah risiko Islam. Saya nak Islam, tapi tak mau semayang. Oh, tak boleh semayang. Islam. Saya nak Islam, Ustaz. Nama saya pun Islamiah. Wow. Tapi saya tak mau tutup aurat. Tak boleh lagu tu. Bila Islam, kena tutup. Bila Islam, kena tutup. Itulah nama dia Islam. Kita kena terima risiko sebagai seorang Islam. Sebab tu adik-adik cuba tengok. Berapa banyak negara Islam bergolak, dibom, dibunuh. Sejak bila? Sejak dulu. Hang sebut saja Allah, sebut saja beriman kepada Allah, cabaran sampai. Adik-adik balik nanti, pelajar sains, balik nanti. Buka surah Al-Buruj. Cerita tentang Ashabul Ukhdud. Dinyalakan api dalam parit Al-Ukhdud. Dinyalakan dalam liang lahat Ukhdud tu. Menyala-nyala api. Kemudian ditolak seorang demi seorang yang beriman pada Allah. Siapa yang beriman pada Allah, tolak dalam api, bakar hidup-hidup. Yang murtad selamat. Tak ada siapa murtad tuan. Semua terjun. 20,000 orang ulama kata. Ulama tafsir kata 20,000 orang dihumban hidup-hidup hanya kerana menyatakan Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna. Tuhan aku Allah, Tuhan kami Allah. Kalau Tuhan kamu Allah, humban dia. Humban, terjun. Ni yang kata iman. Sen. Kita hari ni mana ada uji macam tu. Nabi Muhammad bila baca ayat tu, Nabi Muhammad teriak. Nabi Muhammad baca doa, ya Allah, janganlah umat aku diuji macam tu ya Allah. Sebab tu Allah ni Nabi sayang pada kita. Dia minta, kalaulah tuan-tuan mai masjid, siapa yang mai masjid ni dibakar hidup-hidup, agak-agak siapa yang mai. Dengan Ustaz Kazim pun tak mai tuan. Tapi pasal kita ni tak ada siapa diuji. Mailah. Kalau tak boleh mai kau tak tahu. Ada nasi belah ni Ustaz? Ada lah Allah. Dah lah main masjid aircon. Nak apa nyandak kat mihrab, nyandak kat mimbar mula Allah lega lah kat sabuh 3 jam tak apa dah saya nampak tak apa dah. Kapek cantik, tandah selesa, aircon sejuk, Allah nak apa lagi? Kalau kita tak main semayang imarah masjid kita tak tahu tak. Saya orang Ipoh, takkan saya nak semayang zuhur main sini. Habis zuhur balik Ipoh asak main pula. Lalah mati tengah jalan tu. Yang nak imarahkan masjid ni ialah tuan-tuan. Saya sekadar main. Pertama kali menjejakkan kaki ke sini. Nama Pulau Ketam. Saya tak pernah dengar Pulau Ketam di Jitra. Ustaz apa katanya saya tu, forum di sekolah apa kata tu. Ustaz apa? PU apa ke bawah ni? PU Ketawi. Dia tanya Ustaz Pulau Ketam bila? Pulau Ketam? Tak tahu. Dia tengok jadual balik. Oh ni dia apa dah. Pertama kali kat Som. Bila lagi saya nak main sini? Tak tahu. Tak tahu. Saya dah ceramah ni 34 tahun. Ini kali pertama main. Jadi kalau nak jemput balik 34 tahun pada sekarang. Takkan saya nak imarahkan masjid tuan-tuan. Tuan-tuan lah imarahkan. Supaya Allah turunkan kasih sayang dia pada kita yang berpanjangan. 2. Siapa yang akan sentiasa mencintai kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah balas cinta Nabi itu. Nabi sayang dekat kita. Kita hari ni duk balas cinta. Cari cinta sampai dapat nikah 4-5 tahun patah hati. Sekarang semua patah. Patah hati, patah jiwa raga, semua dah. Tapi kalau kita bercinta dengan Rasulullah, takkan patah hati. Dia doa kita dekat titian sirat, salim, salim, salim
Anas kata, ya Rasulullah, sekarang saya dengan Rasulullah, saya duduk dengan Rasulullah, tolonglah berikan syafaat kepada saya ya Rasulullah, kata Anas bin Malik. Maka kata Nabi pun, ya, aku akan berikan syafaat pada engkau. Anas tanya lagi, ya Rasulullah, di manakah saya akan jumpa engkau ya Rasulullah? Aku tunggu di titian Sirat, carilah aku di situ. Cari di situ. Kalau saya tak jumpa engkau ya Rasulullah di situ, kau cari aku dekat dengan telaga Kausar. Aku bagi minum orang di situ. Kalau tak ada di situ ya Rasulullah, kau cari aku dekat neraca Mizan. Aku ada di situ. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ni nasi berapa bungkus tak? Banyak, ada 1000 tak sampai. Berapa ratus nasi gemak? Bolah 200 bungkus nasi malam ni depa sedia. Yang mai malam ni 500. 300 kompong tak dapat. Siapa yang dapat 200 bungkus tu? Hak semayang tepi pintu. Terus ada kalung lah. Dapat lah. Itu yang mereka tak kalut. Yang kalut siapa? Hak sah depan. Silang depan. Amai lah benda ni. Yang paling tenang imam. Takkan mereka tak taruh. Allah. Tuan-tuan oi. Kita kalau dapat nasi sebungkus, tak tengok orang belakang lah. Pak tu balik naik motor belah tu. Takut orang minta. Kita pi kenuri kahwin 5 orang naik satu kereta. Kenuri kahwin tu pula buffet, bukan hidang, pi cedok sendiri, bawa pinggan, cari kursi. Dapat meja, dapat kursi makan. Yang 4 lagi berdiri, duduk cangok tang mana lah. Yang dapat tu tengok ada 4 orang tu. Pada empat sebab suruh lambat. Baru nasi sepinggan, lupa kawan, mai kereta. Apa ada pada nasi tuan-tuan, jelatah pun masam, tembikai pun lembek. Tapi lupa kawan hak 4 orang lagi. Nabi Muhammad syurga. Dia boleh dah masuk syurga. Orang pertama syurga ni. Nabi kata, dah, aku tunggu umat aku. Dia tunggu kita. Tuan-tuan tak mau balas manusia yang macam ni. Bukan setakat dia tunggu depan pintu syurga, arumagam dia tunggu depan pintu. Ku nanti mau di pintu syurga. Nak tunggu apa? Dah besar pun tak mandi. Yang tunggu kita bukan Nabi di situ. No. Nabi tunggu dekat titian Sirat. Yang orang tua-tua kata rambut yang dibelah 7. Oi. Bukannya rambut dibelah 7. Nak cerita halusnya. Lebih halus daripada mata pisau. Ada yang lalu macam kilat. Ada yang lalu macam kuda. Ada yang lalu macam orang berlari. Ada yang lalu macam berjalan. Ada yang merangkak. Nabi kata apa pada orang yang lalu? Salim. 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 Nabi orang paling sibuk hari itu. Doa pada kita. Selamatkanlah dia. Selamatkanlah dia ya Allah. Nabi doa pada kita. Saat lagi Nabi lari pula pergi dekat dengan telaga Kausar. Nabi ambil cedok bubuh bagi orang minum. Siapa-siapa yang minum air telaga Nabi takkan dahaga sampai bila-bila. Nabi tukang bubuh pula, sibuknya Rasulullah. Kalau kita jadi Nabi, kata apa? Kau suka hampa. Aku kata ni hampa tak mau, aku ni hampa tak mau, ni aku nak cedok buat apa kerja dah apa? Baik aku duduk dalam syurga, aku lepak duduk dalam syurga main TikTok. Tapi Nabi tak cakap macam tu. Dia tunggu kita dekat neraca. Hak mana berat belah kanan, alhamdulillah syurga. Berat belah kiri tak boleh buat apa. Tengok-tengok sama berat. Jahat dengan baik sama berat. Nak minta tolong siapa? Tolong tak mana? Kami depan mata dia, bang oi, cik ni pahala sama banyak dengan jahat.
Abang bagi sikit ke, cik boleh lah masuk syurga abang, oi. Sedekah lah sikit. Laki dia agak-agak kata apa? Aku pun tak cukup pergi ke hang. Dulu kata hang hormat aku, hang tak mau. Dialog tu tak ada. Yang boleh bagi syafaat Rasulullah. Lepas tu adalah kitab sebut Nabi buka serban dia, letak belah kanan, berat masuk syurga. Tu syafaat Nabi tu. Dia tak lupa dengan kita je lupa dengan dia. Dua, Allah dan Rasul. Siapa lagi ustaz yang tak lupa dengan kita? Siapa orang yang cinta pada kita, sayang pada kita, cinta tak berpenghujung dengan kita? Susah pun dia ada, senang pun dia ada, sakit pun dia ada, susah, senang, kaya, miskin pun dia ada. Dia tak pernah tinggalkan kita. Siapa dia? Diri kita sendiri. Ustaz, diri kita tak pernah tinggal kita. Bila kita sakit, ada tak diri kita pada muka? Pi ada. Duk hospital aku nak balik. Tak. Diri kita lah yang menanggung sakit dia. Jom tuan-tuan, kita sayang pada diri kita sendiri. Ada tak dalil dia? Ada. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri hang. Jagalah diri kamu semua. Sayangilah diri kamu semua. Jangan disentuh neraka. Jom kita sayang pada diri kita sendiri. Ustaz, saya frust Ustaz. Saya balik pada Amerika, kerja tak ada. Saya menganggur Ustaz. Lalai saya jadi gila. Ada? Balik pada London, cerdik, tengok-tengok kerja tak ada. Orang duk kata. Kalau dah tahu tak ada kerja, tak payah pergi London, tak apa, buang duit kerajaan je. Tiap-tiap hari orang kata, tension budak tu. Bila saya pergi ceramah satu masjid, dia masuk, dia mandi depan saya. Saya tak keluar pada tandas. Saya tak keluar. Bila saya nak keluar pada tandas, dia mandi. Pasal apa saya tak keluar? Dia tak pakai apa. Saya tutup balik pintu. Ya Allah, apa aku nak buat ni? Buatnya dia terekam akulah mampu. Dia tak sihat. Saya telefon penganjur. J, ada orang mandi ni, dia tak pakai apa je. Saya nak keluar takut. Dia buat dah. Dia pun tahu dia. 4-5 orang masuk, pergi selimut dia. Ustaz, keluar Ustaz. Dalam duk keluar duk tengok orang tu. Lah, saya tanya Pak siapa jadi lagu tu? Wayar putih Ustaz. Dia dulu balik mengaji pandai. Bila dia balik dia nak kerja besar, tiba-tiba tak dapat. Orang kampung duk kata, mak pak duk kata, adik-beradik duk tibai dia, lama-lama biul, kemurungan. Dek, sayangi diri, jangan jadi murung dek. Jangan jadi murung. Ni putih tunang. Murung, duk teriak dalam bilik. Tanda-tanda kemurungan tu apa? Tu Kasim Selamat. Lelah buta. Duk teriak. Abang Bidin. Nah tu kemurungan juga tu. Combi pun Abang Bidin. Sudah, alah dah mati. Pergi makan. Ni bila susah hati tak makan, kena GERD, kena gastrik, sakit. Dah putih tunang, pergi kerja. Seminggu tak kerja. Orang buang kerja macam mana? Tak kena kat ustaz, tak apa ustaz. Kena kat saya ustaz. Kena kat apa masalahnya? Hang belum nikah, hang masih anak dara. Kalau hang dah nikah, kena tinggal laki, turun darjat hang, janda. Lah hang belum janda lagi, hang nak dah terhangat di pasaran. Ustaz kata dia anak dara macam saya ni, janda pun kena tinggal ustaz. Tak apa, hang muda lagi, orang panggil Kak Jan. Ni macam Mak Ngah ni, tua-tua pun kena tinggal ustaz. Tu jantu, tak apa. Main sekolah saya laku 68 melaku
Cubalah kita sayang diri kita. Ni kita pergi rumah dia, Cikgu Nurkiah, guru besar pesan, pergilah sekolah. Sudahlah, dah tak ada jodoh nak kata apa. Senanglah cikgu cakap, saya malu cikgu. Saya tak mau dah pergi sekolah, buang kerja pun kerja, buanglah, tak apa ah. Janganlah macam tu, dah lah hang kerusuh kat IPG dulu lama. Nak dapat cikgu pula hang tunggu lama. Hang nak posting daripada Sabah Semenanjung main lama. Pasal apa ni? Pasal putih tunang ya. Yalah, tak guna punya jantan. Tiba-tiba je lari tak mau nikah. Kalau tak mau pergi dah cari dia di kampung. Kampung dia di mana? Jauh, Afrika. Jauh sungguh. Tapi ingat tak Ustaz Kazim cakap itu? Kalau kita kehilangan sesuatu, minta pada Allah ganti hak lebih baik. Dah semalam dah doa dah, ya Allah, ganti Afrika lain pula. La ilaha. Ni pun betul salah kat entah. Dah entah. Jom sayang diri kita. Yang duk isap dadah siapa? Hang sayang tak diri hang? Diri hang yang akan tanggung kesal dadah. Ni, so budak 12 tahun mai jumpa ustaz. Langit-langit dia berlubang. Ni, langit-langit ni berlubang. Saya kata, hang makan apa yang berlubang? Hang makan recun ke apa? Rupa makan ais syabu. Dek weh, berlubang weh. Orang makan nasi telan kat bawah, dia naik kat atas lu pun turun bawah. Ada pula yang lubang hidung ni, tengah-tengah ni jadi lubang hidung ni, berlubang tang sini ni. Pasal apa? Hidung gam. Tu tarik sampai ke bintang. Ni masalah agak. Jenis pak tau. Cak senapang apa kah? Yang saya tak sangka tu, dia hidup gang tu share dengan bapak dia. Lepas pak anak, lepas anak pak tu. Dua-dua ni bintang. Sayangilah diri dek, jangan duk ikut orang. Sayang diri kita. Ni dapat motor tukar tayar bersikal. Halui. Pak beli dapat SPM bagus. Beli motor. Beli dia tukar tayar bersikal. Bunyi motor pula exhaust satu kampung dengar tu. Oh ya Allah. Alah, Willy, Wikang semua dia buat. Helmet tak pakai, tutup lampu. Race. Sayangi diri anda. Belaga tu, pam, pecah kepala ni. Saya pergi ke hospital. Saya pergi seziarah pelajar saya tengok dia. Saya tengok kepala dia tinggal setengah. Tempurung ni tak ada. Saya tanya dia, kepala hang pergi mana? Kepala dia tuan-tuan, boleh letak ni, air mineral ni. Dia ada tingkat ni pula ni. Accident tak? Motor lah. Race lah. Race. Malam siang. Malam untuk lampu. Tak lampu, tak lampu. Mung belaga. Itu? Doktor buang kepala. Lepas tu bila nak pasang? Tak tahu. Kepala tak ada dek. Bayar dek, kepala tak ada. Nak pergi kepiah je nak. Kepiah boleh pakai. Buka-buka lari orang. Oi, pi mina anak orang seronok lah abang. Oi, pakai kepiah elok lah abang. Oi, buka-buka. Ai mak tak mau tinggal setengah. Awak kepala dia setengah mak ai, cek takut mak ai. Nah, fikir noh. Nah, jangan dia buat motor laju. Hei, masalah. Sayangi diri anda. Makan kena betul. Gula kena tengok, jangan duk ambil gula.
Ni teh tarik tu dia. Gula setengah. Ni hang ni apa? Dia kata saya kalau tak manis saya tak boleh. Apa tawak apa dah. Lah potong jari. Bah jari betis. Sebab tu nama dia diabetes. Potong. Duk telan lagi hak manis pula, potong paha. Dai paha. Dai paha pun hang duk telan gula aku suka hang ke? Dai. Sebab tu nama dia diabetes, dai paha and dai. Dia abang-abang, kan Allah pesan dah makan hak elok-elok. Dan yang terakhir, apa dia Muslim yang baik? Istiqamah. Sentiasa istiqamah menjadi hamba Allah, mencari cinta Allah, membalas cinta Rasulullah. Sentiasa. Saya suka tu Imam Zikir tadi, saya suka. Suka. Sebab siapa? Sebab menyebut nama Allah. Orang yang banyak orang Arab kata, kalau kita sayang pada sesuatu, kita akan banyak sebut nama dia. Tuan-tuan pula tiap-tiap kali lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah. Maknanya tuan-tuan sebut nama Allah banyak, tuan-tuan sayang pada dia. Cuma yang tak istiqamah yang banyak. Ada ramai orang subhanallah, tak ada orang tak ada subhanallah. Ada janda lama pula subhanallah, subhanallah. Itu janda ada main mayang maghrib. Tak ada janda subhanallah, 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 subhanallah. Lepas dolah tu patah balik. Hang cari aku ke? Dah ha. Aku sebut subhanallah, bunyi tu subhanallah, 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 lepas dolah. Apanya sembahyang luar roti. Jadi tuan-tuan, jom kita terus istiqamah mencari cinta yang takkan putus. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita jumpa lagi 34 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.